Ahli Parlimen adun kini ahli jawatan kuasa pengurusan bencana daerah. Perdana Menteri sedia salur peruntukan kepada wakil rakyat pembangkang. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Mohan Chinasami, Berita Parlimen. Usul tergempar mengenai situasi banjir yang dibawa Wakil Keluang, Wong Siew Kee telah dibenarkan untuk dibahas. Usul di bawah Peraturan Mesyuarat 18/1 itu memenuhi 3 syarat, iaitu perkara tertentu, berkepentingan orang ramai dan perlu disegerakan. Siew Kee berkata banjir di Johor yang telah meragut 5 nyawa menunjukkan betapa pentingnya negara mengambil berat tentang perubahan iklim. Saya ingin tegaskan di sini, kita bukan mahu cari salah mana-mana pihak. Namun sebagai wakil rakyat, kita ingin bantu menampak baik prosedur operasi menyelamat supaya nyawa dan harta rakyat boleh diselamatkan. Misalnya, adakah bekalan barang-barang asas seperti tikar, tilam dan selimut yang diperlukan di PPS diisi semula selepas banjir bulan Januari? Saya faham, mungkin kita semua fikir bahawa musim monsun telah tamat dengan banjir bulan Januari. Boleh ambil masa lama sikit untuk mengisi semula semua barang asas keperluan PPS. Namun, realiti yang kita hadapi sekarang adalah kita akan dilanda banjir bila-bila masa sahaja akibat perubahan iklim. Kita perlu bersiap siaga sepanjang tahun. Keluang turut menarik perhatian Dewan berhubung bekalan makanan yang sampai lewat di PPS. Justru beliau mahu ia diatasi dengan mengubah suai SOP penyediaan makanan seperti membenarkan memasak sendiri di PPS. Isu bekalan makanan di PPS itu turut mendapat reaksi beberapa ahli Dewan yang lain. Saya faham ini bukan dalam keadaan biasa, luar biasa, dan saya faham maksa banjir pun faham. Cumanya saya nak cadangkan juga, selain daripada kita kembali kepada cara dahulu di mana masakan itu dibuat di PPS, ada cadangan yang agak bernas juga pada pendapat saya ialah untuk kita aktifkan pembekal makanan di sekolah, iaitu pengusaha kantin sekolah sendiri. Saya setuju operator kantin gunakan. Kalau tak gunakan membazir. Kedua, saya cuma minta, kalau kita gunakan kantin, gunakan pembekal sekarang, saya nak tahu bila dia dapat duit. Sebab ada aduan di item saya siasat. Dia 3-4 hari dia kata saya dah bekalkan. Duit tak dapat tu. Mana nak cari duit untuk beli bahan mentah. Itu sebab nasi dia tak ada lauk. Itulah saya minta supaya mesti ada SOP jelas berapa peruntukan dia, apa yang patut kita bekalkan. Dengan cara ini, terima kasih Menteri kerana sekarang dah boleh rewang. Orang Jawa ni pandai rewang. Biar mereka masak sendiri. Iaitu saya setuju dengan pandangan-pandangan ke semua ahli-ahli yang berhormat ini. Iaitu saya minta Menteri boleh mempertimbangkan supaya ubah suai SOP dan menambah baik pembekalan makanan di PPS. Taburan hujan yang sangat luar biasa di Johor dari 28 Februari hingga 3 Mac iaitu sebanyak 548 mm telah melebihi purata bulanan negeri itu iaitu 195 mm sebulan. Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Nik Razmi Nik Ahmad berkata ia sekaligus menyebabkan kenaikan paras air mendadak selain memaksa pintu empangan dibuka bagi melepaskan air. Beliau memaklumkannya ketika menggulung usul tergempar mengenai banjir yang dibawa Wakil Keluang. Jelas dari Nazmi, Jabatan Pengairan dan Salinan JPS melepaskan air empangan mengikut SOP yang telah ditetapkan dengan mengambil kira ramalan hujan lebat oleh Met Malaysia. Saya bagi contoh, misalnya di kebanyakan negeri, sekiranya musim monsun Timur Laut berlaku, maka air empangan akan diberikan maksimum sehingga 80% daripada kapasiti empangan tersebut. Sekiranya lepas, maka mereka terpaksa melepaskan empangan sebab dia kena seimbang antara tujuan bekalan air dan juga tujuan untuk mencegah malapetaka ataupun banjir.
Mula selanjut terdapat 15 projek tempatan banjir di Johor dengan kos 1.49 bilion ringgit melibatkan projek baru dan sambungan. Malah tiada projek yang terlewat dan mengikut jadual yang ditetapkan. Bagaimanapun, hanya isu yang berbangkit seperti nyatakan Perdana Menteri iaitu berkaitan proses perolehan. Sementara itu, berhubung isu bekalan makanan, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri mengakui banjir luar biasa telah menyebabkan pembukaan PPS secara serentak. Walaupun menjejaskan proses tagihan dan operasi, namun pihak JKM berupaya menggerakkan stok tambahan dari depo simpanan keperluan bencana di SKB dan depo mini dari beberapa negeri pada 2 Mac untuk memenuhi keperluan penduduk terjejas di Johor. Ini kerana jurang masa antara bencana banjir yang terbaru ini dengan bencana banjir yang berlaku pada awal tahun ini terjadi dalam tempoh yang amat singkat. Sebilangan besar bekalan di depo tersebut telah pun digunakan semasa kejadian banjir yang berlaku di negeri Johor kurang daripada 2 bulan yang lalu. Oleh itu, urusan penambahan semula bekalan di depo ini belum sempat disempurnakan sepenuhnya, mengambil kira keperluan kita memenuhi prosedur dan tata cara perolehan kerajaan seperti tender terbuka yang kebiasaannya mengambil masa yang panjang. Pada masa yang sama, kementerian turut mengaktifkan perolehan darurat bekalan tambahan pada 3 Mac dan dihadirkan secara berperingkat. Berhubung cadangan memberi kebenaran memasak seperti bergotong royong di PPS, Datuk Seri Nancy menjelaskan pihaknya amat menggalakkan aktiviti berkenaan. Namun ada sesetengah PPS yang tidak sanggup melakukannya atas faktor keberadaan mereka yang sudah terjejas akibat banjir. Mengenai aduan kualiti dan kuantiti makanan yang sudah dibungkus pula, Kementerian ambil maklum dan sudah beri teguran kepada pembekal. Semua ahli parlimen dan ADUN telah diputuskan untuk terlibat sebagai ahli jawatankuasa pengurusan bencana daerah. Perkara berkenaan dimaklumkan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Hal Ehwal Sabah, Sarawak dan Tugas-Tugas Khas, Datuk Armizan Muhammad Ali. Kerajaan telah memutuskan supaya semua wakil rakyat iaitu ahli parlimen dan juga ahli Dewan dan Negeri, arahan telah pun diturunkan dilibatkan sebagai ahli kepada jawatankuasa pengurusan bencana di peringkat daerah untuk memastikan maklum balas dan juga syur daripada semua wakil-wakil rakyat ini dapat dikemukakan secara langsung kepada pengurusi dan juga jawatankuasa pengurusan bencana di peringkat daerah yang merupakan penggerak kepada pengurusan kawalan operasi bencana di peringkat daerah dan juga pusat kawalan tempat kejadian. Jelas Datuk Armizan dan Man turut mengeluarkan arahan berkenaan kepada semua jawatankuasa pengurusan bencana di peringkat negeri termasuk dalam kalangan wakil rakyat pembangkang. Masih mengenai isu banjir, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada waktu pertanyaan Menteri MQT memaklumkan Maybank dan CIMB bersetuju memberi moratorium pinjaman selama 6 bulan kepada penduduk terjejas banjir. Jelas Datuk Seri Anwar pihaknya telah menghubungi beberapa lagi bank bagi meminta mereka melaksanakan inisiatif sama. Dan negeri Johor supaya berikan moratorium bagi peminjam supaya dapat melambatkan bayaran kerana keadaan yang terdesak. Setakat ini Maybank CIMB telah bersetuju untuk memberi moratorium 6 bulan dan dengan langkah ini hari ini semalam dan hari ini kita menghubungi bank-bank lain supaya mengikuti langkah yang diambil oleh Maybank dan CIMB. Agrobank, Menteri dah sebut. Okey, terima kasih. Perdana Menteri juga sekali lagi memberi jaminan pelaksanaan projek rancangan tempatan banjir RTB akan disegerakan selepas kos pelaksanaan projek berjaya diturunkan menggunakan tender terhad berbanding rundingan terus yang diguna pakai sebelum ini. Dengan peruntukan yang ditetapkan, saya batalkan kerana kos itu tinggi dan melalui rundingan terus. Tetapi projek itu mesti diteruskan. Dalam belanjawan saya telah umumkan
projek ini termasuk jambatan banjir di Johor dan Sungai Megolok, Kelantan. Jadi nak kata diskriminasi projek ini pasal apa? Dan kita minta segerakan. Projek tebatan banjir itu projek mendesak. Tetapi kaedahnya jangan rundingan terus kerana kos meningkat. Jadi kita kata kita guna proses tender terhad tapi percepatkan proses itu. Itu saja. Dan bila kita gunakan tender terhad, kos itu terus menurun. Jadi sebab itu kita guna kaedah. Jadi saya bagi Baik, Perdana Menteri diminta untuk mempertimbangkan semula untuk mewujudkan semula Kementerian Wilayah Persekutuan seterusnya melantik seorang menteri menerajui kementerian berkenaan. Ahli Parlimen Jelebu Datuk Seri Jalaluddin Alias berkata ia perlu agar semua perancangan wilayah persekutuan Putrajaya dan Labuan dapat dilaksanakan dengan baik. Kementerian Wilayah Persekutuan adalah satu kementerian yang sangat penting dan saya bercakap ini adalah dasar atas asas kepada keperluan tiga ibu negara ataupun Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan yang memerlukan sesuatu anjakan demi anjakan untuk identiti dan ikon negara kita. Banyak peranan dan tanggungjawab yang perlu dilakukan sebagai sebuah kementerian dan juga banyak tanggungjawab untuk menguruskan ibu negara Malaysia sebagai pusat pentadbiran Malaysia. Saya ingin mencadangkan kepada Yang Amat Berhormat Tambun agar dapat mempertimbangkan semula fungsi Kementerian Wilayah Persekutuan ini yang telah bertukar kepada jabatan. Kalaupun tidak lantik seorang menteri, Yang Amat Berhormat Tambun saya cadangkan supaya lantik seorang menteri khusus untuk memainkan peranan sebagai MFO yang menjaga wilayah persekutuan ini supaya semua perancangan dan perkara yang berkaitan dengan wilayah dapat kita laksanakan dengan baik. Kerajaan diminta menyemak semula pelaksanaan cukai barangan mewah seperti yang diumumkan musim belanjawan 2023. Ia kerana pelaksanaan cukai itu berpotensi menjadikan Malaysia destinasi bukan pilihan oleh pelancong asing yang ingin berbelanja dan membeli belah. Ahli Parlimen Bera Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, aktiviti membeli belah pelancong asing menyumbang sebanyak 30% daripada 86.1 bilion ringgit hasil pendapatan pelancongan negara pada tahun 2019. Waktu itu kita nak jadikan Malaysia sebagai shopping heaven, syurga pelancongan. Dan supaya kita dapat menyayangi negara-negara jiran yang lain. Yang ketika itu menjadi tumpuan kepada pelancong di luar negara. Jadi kita kurangkan teks, cukai untuk barangan mewah supaya selain daripada melihat alam sekitar, hutan, pantai dan sebagainya, Malaysia juga sebagai pusat tarikan untuk membeli belah. Sehubungan itu, beliau berharap kerajaan berhati-hati dalam pelaksanaan cukai tersebut dengan mengambil kira contoh sektor peruncitan di United Kingdom terjejas teruk apabila kerajaan negara itu memperkenalkan cukai barangan mewah. Ia selepas pelancong asing memilih membeli belah di ibu kota negara Eropah selain dari London. Ini kerana keputusan kerajaan UK pada tahun 2020 yang tidak membenarkan lagi pelancong ke negara itu menuntut balik cukai nilai tambah ataupun VAT untuk membeli belah. Selain isu sekolah dan klinik daif yang diberi tumpuan kerajaan, masalah jalan rosak dan berlubang juga menuntut tindakan khusus kerajaan. Wakil Jeli Zahari Kecik mahu perhatian khusus diberikan dalam menyelenggara jalan-jalan berkenaan yang dikategorikan sebagai jalan daif, terutama Jalan Raya Timur Barat daripada Pasir Putih, Kelantan ke Gerik Perak melalui Jeli. Bagaimana penduduk-penduduk bergotong royong? Bukan bergotong royong nak membaiki jalan, tetapi menanam pokok kelapa sawit di atas jalan yang berlubang. Apa maknanya itu? Ini menunjukkan satu manifestasi kepada kekecewaan rakyat kepada pihak berkenaan yang lambat bertindak. Setelah diadu berkali-kali, syarikat penyelenggaraan jalan hanya datang menampal lubang. Tak sampai 1 minggu, berlubang. Ditampal lagi dan berlubang lagi. Ditampal lagi di atas lubang yang sama.
ditampal lagi, maka jadilah jalan itu tampal, atas tampal dan atas tampal. Beliau berkata isu jalan Dayuh tidak seharusnya terus dipinggir kerajaan, sebaliknya setiap kerosakan perlu dibaiki dan dinaik taraf segera. Saksikan Majlis Perasmian Hari Wanita Antarabangsa 2023 yang akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim secara langsung dari Dewan Perdana Felda Kuala Lumpur pada hari Rabu 8 Mac 2023 3.30 petang di TV1, MyTV dan rtmklik.rtm.gov.my. Baik, Perdana Menteri secara prinsipnya bersetuju menyediakan peruntukan sama kepada semua wakil rakyat tanpa mengira blok. Bagaimanapun, rundingan mengenainya perlu dilaksana terlebih dahulu. Tak ambil kira apa yang pernah berlaku. Saya cadangkan ada proses rundingan dan kita cari kaedah. Pada prinsipnya Yang Maharau, Yang Bertuah, saya tidak menolak prinsip memberi peruntukan yang kepada pembangkang seperti mana yang diberikan kepada ahli parlimen kerajaan. Dan itu pendirian saya daripada dulu. Tetapi proses rundingan belum berlaku. Yang ada proses permusuhan. Jadi saya usulkan mula proses rundingan dan saya akan tugaskan Ketua Whip dan Menteri berkenaan berunding dan kita putuskan. Kalau cepat selesai, cepat lulus. Kalau selesai esok, lusa kita boleh lulus. Kestabilan politik dan dasar ekonomi kerajaan perpaduan yang jelas antara faktor utama Amazon Web Services AWS memuktamadkan pelaburan bernilai tinggi di Malaysia. Jelas Perdana Menteri, rundingan pelaburan bersama AWS telah bermula sejak tahun 2019, namun syarikat agregasi digital itu hanya bersetuju untuk melabur ketika pentadbiran kerajaan perpaduan. Ini perundingan itu sejak 2019. Disember 2019 dimulakan rundingan dan diteruskan dan Amazon menunggu sehingga mereka percaya kepada satu pentadbiran politik yang stabil dengan dasar dan arahan yang jelas dan ini yang menyebabkan akhirnya mereka menghubungi kami dan menyatakan kerana politik yang stabil dan dasar ekonomi yang jelas menyebabkan Amazon memilih Malaysia sebagai pengkalan mereka. Jelas Perdana Menteri lagi, fokus seterusnya tertumpu kepada usaha mempermudah dan mempercepat proses kemasukan pelabur. Kaedah baru bagi tujuan itu akan segera dikenal pasti. Bagaimanapun, beliau menegaskan aspek ketulusan dan pematuhan terhadap peraturan tetap menjadi keutamaan. Penjelasan itu bagi menjawab pertanyaan Wakil Bayan Baru Sim Zezin. Perdana Menteri turut memaklumkan pelaburan digital bernilai lebih 25 bilion ringgit oleh AWS telah memangkin kemasukan beberapa pelabur baru dari luar negara. Buktinya, sebaik pelaburan digital berkenaan diumumkan AWS, beberapa syarikat dari Singapura dan Filipina menyuarakan komitmen untuk melabur dalam industri sampingan AWS. Memilih Malaysia bermakna menambah keyakinan dan akan memangkin kemasukan beberapa pelabur baru dari barat dan timur. Kita juga memanfaatkan pemudah untuk diperkasa dan dipercepatkan supaya iklim pelaburan itu tidak tertakluk kepada satu tetapi diperluaskan terutama dalam bidang pendigitalan dan teknologi maklumat yang dianggap sebagai pendekatan baru. Pelaburan AWS juga bakal mewujudkan puluhan ribu pekerjaan berpengetahuan tinggi. Juga membuka peluang kepada perniagaan tempatan untuk terus berinovasi dan berkembang di peringkat global. Seterusnya mempercepat transformasi digital dan teknologi ekonomi Malaysia. Untuk itu, kerajaan sedang meneliti usaha menyediakan latihan pembangunan kapasiti tenaga kerja tempatan agar keupayaan mereka dapat memenuhi keperluan syarikat-syarikat berkenaan. Dalam pada itu, Perdana Menteri memaklumkan Pelan Induk Perindustrian Baru 2030 akan diumumkan pada suku ketiga tahun ini. Ia menetapkan hala tuju pembangunan perindustrian bertumpukan aktiviti berkualiti tinggi.
Selaras pelan tersebut, insentif pelaburan akan distruktur semula ke arah kadar cukai berasaskan hasil, antaranya mewujudkan pekerjaan bernilai tinggi dan industri baharu. Untuk mendapatkan pelaburan tambahan yang betul, kita harus ada beberapa langkah baru, termasuk menambah baik dasar-dasar semasa dan mempercepatkan proses yang disebut ease of doing business, kerana masih lagi lambat proses kelulusan yang berlaku di negara kita. Keduanya, melaksanakan pendekatan berfokus dan memberdayakan ekosistem. Dan ketiga, perkongsian pintar. Berikutnya, memanfaatkan perjanjian perdagangan bebas FTA. 70% daripada pelaburan dalam negeri ini dari luar itu sebenarnya bergantung kepada kelicinan Kementerian Perundingan Perkongsian Ekonomi Komprehensif Serantau RCEP dan juga FTA. Sekurang-kurangnya 10 syarikat besar negara sedang meneliti kemungkinan membuat pelaburan berskala besar dalam projek pembinaan Ibu Negara Baharu Indonesia iaitu Nusantara. Perdana Menteri berkata antara syarikat itu ialah Tenaga Nasional Berhad dan Telekom Malaysia Berhad. Pelaburan tersebut jangka bakal memberi limpahan manfaat kepada rakyat dan negara terutama di Sarawak. 10 syarikat besar dari 9 di Semenanjung, 1 di Sarawak telah pun masuk untuk mengkaji dan meneliti kemungkinan melabur secara agak besaran. Dan Presiden Jokowi maklum kepada saya, di antara negara ASEAN, Malaysia agak lebih ke depan dan lebih aktif dalam kerjasama ini. Bagi kita ini, sinergi ini akan memberikan keuntungan kepada kedua-dua negara. Tetapi oleh kerana kedekatan Sabah Sarawak itu dengan ibu kota baru dan dengan gesaan Brunei dan Manila, saya anggap sekali lagi lah BIMP IAGA ini akan memberi perhatian lebih di Sarawak dan Sabah ketimbang atau berbanding dengan Semenanjung. Turut diteliti usaha mewujudkan kerjasama membabitkan universiti, belia, badan Islam, NGO dan kerajaan negeri di kawasan terlibat. Akta anti-monopoli belum diwujudkan di Malaysia kerana saiz pasaran dagangan dalam negara belum cukup besar. Bagaimanapun, Suruhanjaya Persaingan Malaysia MyCC boleh menyiasat aduan atau tuduhan penyalahgunaan kuasa monopoli berdasarkan Akta Persaingan 2010. Contoh-contoh penyalahgunaan kuasa: 1. Keengganan membekal barangan dan perkhidmatan tanpa sebarang justifikasi yang munasabah. 2. Mengenakan syarat yang berbeza bagi transaksi dan barangan yang sama. 3. Contoh meletakkan harga yang rendah dengan tujuan untuk membunuh persaingan. Dan 4. Memaksa pengguna untuk membeli 2 produk yang berasingan dalam satu pembelian yang terikat. Ini yang kita panggil tying and bundling dengan izin. Pihak dikesan terlibat penyalahgunaan akan dikenakan tindakan tegas oleh MyCC. Pesawat Hercules C-130 akan terus beroperasi sehingga tahun 2040 melalui Pelan Pembangunan Kupaian Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM 2055 CAP-55. Penggantian pesawat itu akan dilaksanakan secara berperingkat bermula dalam rancangan Malaysia ke-16 RMK-16. Kehadiran pesawat angkut strategik A400M ini yang baharu pada tahun 2015 telah meningkatkan keupayaan dokongan logistik strategik TUDM dengan jarak rangkuman yang lebih jauh. 50% daripada keseluruhan RM99 bilion perbelanjaan pembangunan dalam Belanjawan 2023 diperuntukkan kepada Sarawak, Sabah, Kelantan, Terengganu dan Kedah. Selain peruntukan, Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata kerajaan turut menyediakan perancangan ekonomi untuk membantu rakyat terutama kelompok miskin tegar. Bagaimanapun, beliau memaklumkan sambutan terhadap program dilaksana Kerajaan Persekutuan daripada rakyat di negeri-negeri ditadbir pembangkang masih rendah. Kerajaan negeri tersebut diminta bekerjasama untuk meningkatkan jumlah peserta.
Sebab itu saya sebut, sila baca dahulu seperti yang dibentangkan di dalam buku belanjawan. Kerana pada masa kita memperuntukkan sehingga 50% daripada pembelanjaan pembangunan asas kerajaan kepada negeri-negeri ini, yang sepatutnya saya harapkan daripada ahli-ahli parlimen, daripada Perikatan Nasional, terutamanya daripada negeri-negeri ini, ialah menyambut usaha kerajaan untuk membantu keluarga-keluarga yang miskin ini. Penjelasan itu bagi menjawab pertanyaan Wakil Permatang PAU Muhammad Fawaz Muhammad Jan. Menteri atas jawapan yang begitu detail. Soalan saya, dan bagi membincangkan solusi terbaik membasmi kemiskinan, beliau memaklumkan satu mesyuarat khas akan laksana kementeriannya bersama pemimpin di 20 daerah termiskin seluruh negara. 20 daerah yang termiskin ini ada yang di Sabah, ada yang Sarawak, ada yang Kelantan, Terengganu dan Kedah akan dipanggil untuk duduk dengan saya berbincang supaya mereka membantu keluarga-keluarga ini untuk mengambil peluang, peruntukan dan juga potensi yang telah disediakan oleh kerajaan supaya jangan hanya bising di TikTok, tetapi usahakan untuk mengenal pasti bahawa mereka dan bekerjasama dengan kerajaan untuk kita sama-sama membasmi kemiskinan. Program Jualan Rahmah akan diperluas ke semua 222 kawasan parlimen seluruh negara sebanyak 4 kali seminggu. Inisiatif bermula 11 Januari lalu berjaya membantu pengguna kelompok B40 dan miskin tegar berjimat sehingga RM100 sebulan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata sesi libat urus akan diadakan bersama ahli-ahli parlimen bagi menentukan lokasi sesuai bagi penganjuran program berkenaan. KPNK melalui pegawai-pegawai kita akan pastikan kalau nak sewa kemah mungkin kos ya. Jadi kita gunakan bangunan-bangunan kerajaan, balai-balai raya, jabat-jabat penghulu, itu boleh kita gunalah untuk kita pastikan rakyat boleh datang dan kita boleh buat jualan rahmah itu. Pelaksanaan jualan rahmah menggunakan peruntukan RM100 juta daripada belanjawan 2023. Selepas kejayaan inisiatif itu, kementeriannya mempertimbang cadangan bagi mewujudkan pasaraya rahmah yang menjual barangan mampu milik. Baik, berita parlimen berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Yang sahih di RTM, salam Malaysia Madani dan jumpa lagi.